Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nonika Ahtam binti Maliki daripada Peningkatan 1 ingin menerangkan tentang laporan penilaian kesihatan mata bagi murid-murid ketidakupayaan penglihatan. Saya telah menjalankan kajian kes kepada seorang pelajar yang bernama Masya Emilia binti Akmal yang merupakan murid tahun 3 di SK Seri Makmur. Masya Emilia binti Akmal ini telah dikenal pasti mempunyai masalah myopia iaitu raba jauh sejak dia berusia 5 tahun. Myopia ini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kesukaran untuk melihat objek yang jauh dengan jelas manakala objek yang dekat dapat dilihat dengan lebih jelas. Ini terjadi apabila cahaya yang masuk ke dalam mata difokuskan di hadapan retina. Masya telah menggunakan cermin mata dengan kuasa tinggi, namun dia masih menghadapi kesukaran untuk melihat objek dengan jelas pada jarak yang jauh. Ini seterusnya mengganggu proses pembelajaran Masya di dalam kelas. Terdapat beberapa kaedah dan prosedur penilaian yang dijalankan ke atas Masya oleh pakar oftalmologi dan pegawai kesihatan sekolah. Pertama sekali, telah dijalankan temubual bersama ibu bapa dan guru Masya untuk memperoleh maklumat dengan lebih terperinci mengenai sebarang masalah penglihatan yang dialami serta sebarang cabaran yang dihadapi dalam aktiviti harian Masya baik di sekolah dan juga di rumah. Seterusnya, Masya juga menjalani pemeriksaan ketajaman penglihatan untuk menilai tahap kejelasan penglihatannya dengan dan tanpa penggunaan cermin mata sebagai alat bantu penglihatan. Akhir sekali, pemeriksaan medan penglihatan juga dijalankan untuk menilai sejauh mana Masya dapat melihat objek di bahagian tepi penglihatannya atau disebut peripheral vision. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan keselamatan dan keselesaan Masya dalam persekitarannya. Beberapa jenis ujian telah digunakan dalam penilaian ini untuk mengenal pasti keperluan sokongan yang sesuai untuk Masya. Pertama sekali, ujian ketajaman penglihatan. Untuk mengukur tahap ketajaman penglihatan Masya pada kedua-dua mata tanpa bantuan cermin mata. Ini juga membantu dalam menentukan kemampuan melihat objek pada pelbagai jarak. Seterusnya, Masya juga telah menjalani ujian kepekaan kontras untuk mengetahui keupayaan dalam melihat perbezaan kontras antara objek yang diuji menggunakan carta kontras. Ujian ini dapat menilai kemampuan Masya untuk melihat objek dalam keadaan pencahayaan rendah atau apabila kontras antara objek rendah. Seterusnya, ujian medan penglihatan atau dikenali sebagai visual field test untuk mengukur keupayaan Masya mengesan objek di bahagian sisi penglihatannya. Melalui ujian ini, sebarang kekurangan dalam bidang penglihatannya yang mungkin mempengaruhi kemampuan mobiliti dan orientasi dapat dikenal pasti. Seterusnya, saya pergi kepada cadangan intervensi yang sesuai. Berdasarkan penilaian yang telah dijalankan ke atas Masya, Masya disarankan untuk menggunakan cermin mata khusus dengan kuasa yang lebih tinggi bagi meningkatkan ketajaman penglihatannya. Seterusnya, Masya perlu disediakan dengan alat pembesar atau dikenali magnifying glass untuk memudahkan Masya membaca teks yang kecil. Di sekolah pula, Masya digalakkan untuk duduk di barisan hadapan bilik darjah bagi memudahkan Masya melihat papan tulis dengan lebih jelas. Guru juga perlu memastikan pencahayaan yang sesuai dan mencukupi di dalam bilik darjah. Ini bagi mengurangkan beban visual dan memperbaiki kejelasan penglihatannya. Selain itu, pihak sekolah juga perlu membenarkan Masya menggunakan peranti elektronik seperti tablet, komputer yang mempunyai fungsi pembesaran teks dan bacaan suara. Ini bagi membantu Masya untuk mengakses bahan pembelajaran dengan lebih berkesan. Dan akhir sekali, amatlah penting kepada guru, rakan sekelas dan ibu bapa untuk memberi sokongan yang berterusan supaya Masya lebih bersemangat dan dapat membantu meningkatkan prestasi akademiknya. Kesimpulannya, mereka yang mempunyai masalah myopia iaitu raba jauh ini memerlukan pelbagai sokongan tambahan yang disesuaikan dalam pembelajaran bagi mengatasi cabaran yang dihadapi. Dengan intervensi yang tepat, mereka dapat mencapai potensi maksimum dalam bidang akademik dan sosial. Penilaian susulan terhadap Masya ini disarankan dilakukan setiap 6 bulan untuk menilai perubahan keadaan penglihatan dan memastikan intervensi yang diberikan ke atas Masya kekal relevan dan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.